Buletin Didik 18 April bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Grade Purata Nasional bagi Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM tahun 2022 meningkat kepada 3.13 berbanding tahun 2021 iaitu 3.15. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, peningkatan sebanyak 0.02 itu menunjukkan kualiti pendidikan STAM semakin baik. Fadlina turut mengumumkan grade purata STAM 2022 bagi Sekolah Kementerian Pendidikan KPM turut meningkat iaitu 2.91 berbanding tahun 2021 iaitu 2.92 iaitu peningkatan sebanyak 0.01. Pencapaian peperiksaan STAM bagi sekolah KPM telah menunjukkan kualiti yang lebih baik. Saya percaya kejayaan ini adalah hasil usaha gigi semua pihak dalam meningkatkan kualiti pengajaran guru, penyediaan kemudahan iktiraf yang kondusif, bekalan buku teks dan lain keperluan yang menyokong proses pembelajaran murid. Perkara itu disampaikan pada Majlis Pengumuman Keputusan Peperiksaan STAM di Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah, Banting, Selangor. Dalam majlis yang sama, beliau turut mengumumkan 2 pelajar sekolah terbabit yang menerima pangkat Mumtaz Sofi untuk peperiksaan STAM. Pada tahun ini, KPM mengumumkan seramai 4,634 calon berdaftar peperiksaan STAM meliputi calon sekolah KPM seramai 1,363 orang, sekolah menengah agama negeri 1,941 orang, sekolah menengah agama rakyat 259 orang, sekolah menengah swasta 36 orang dan calon persendirian 1,035 orang. Fadlina juga berkata, sijil peperiksaan STAM bukan sahaja diiktiraf untuk kemasukan ke program ijazah pertama di Universiti Al-Azhar Al-Sharif Mesir tetapi juga untuk kemasukan ke universiti tempatan. Selain itu, sijil STAM turut mendapat pengiktirafan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam iaitu setaraf dengan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang membolehkan pemegang sijil STAM layak untuk memasuki pekerjaan dalam sektor perkhidmatan awam. Fokus dan sentiasa mendekati guru antara kunci kejayaan 2 pelajar Sekolah Agama Tinggi Tengku Ampuan Rahimah yang memperoleh keputusan Mumtaz Sofi dalam keputusan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM. Muhammad Syahrul Nizam Mustafa dan Muhammad Zaurin Rosman turut berkata, selain usaha berterusan, doa serta restu ibu bapa juga menjadi sebahagian kepada kejayaan yang diperoleh. Kita sebagai penuntut ilmu ini, kita perlu menjadikan guru kita ini menjadi salah satu penerus cahaya kita lah. Maknanya kita perlu saja ikut guru ni sebab guru ni ibarat mak ayah kita lah. Mana dia yang dekat sekolah ni, dia yang bimbing kita. Selain itu, menurut Muhammad Syahrul, perbincangan bersama rakan-rakan juga memainkan peranan dalam mencapai kecermelangan. Sementara bagi Muhammad Zaurin pula, selain hubungan dengan guru-guru, hubungan dengan Allah dan ibu bapa menjadi kunci kejayaannya. Cabaran tu banyak sebab ilmu ni dia baru bagi saya. Tapi dalam sesama saya kena study sesungguh dan minta kekuatan daripada Allah. Anak ketiga daripada 4 adik-beradik itu juga tidak lekang menjadikan guru sebagai rujukan walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Alhamdulillah, saya bersyukurlah atas kejayaan anak saya. Ibu sebagai ibu ya, kita pun nak anak kita ni sentiasa dijadikan. So doa yang bertulisan, doa yang baik-baik kepada anak-anak lah. Kedua-dua pelajar terbabit merancang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Muhammad Zaurin turut bercita-cita untuk menjadi pendidik pada masa hadapan. Pihak sekolah perlu membatalkan semua aktiviti luar bilik darjah jika bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU melebihi 101. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying berkata, tindakan itu ialah prosedur operasi standard SOP sedia ada kementerian.
Surat perkeliling turut dikeluarkan di setiap Jabatan Pendidikan Negeri JPN serta Pejabat Pendidikan Daerah PPD untuk tindakan lanjut. Kalau IPU itu indeks pencemar udara ke 101, 100 ke atas itu dianggap tidak sihat. Jadi selagi kita memang ada perkeliling kepada sekolah, selagi itu IPU ke 100 ke atas, semua aktiviti luar mesti dibatalkan. Okey, tidak dibenarkan melakukan apa-apa aktiviti di luar bilik darjah. Semua mesti di dalam bilik darjah. Ujarnya, sekiranya bacaan IPU meningkat hingga 200 ke atas, KPM akan mengarahkan sekolah ditutup. Tambahnya lagi, semua pelajar dinasihatkan memakai pelitup muka, kerap minum air serta mengurangkan aktiviti ketika cuaca panas. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad dilaporkan berkata, jerebu dijangka lebih serius tahun ini berbanding tahun tempoh 3 tahun lalu apabila aktiviti perladangan dan industri kembali beroperasi seperti sedia kala. Sementara itu, Lim terdahulu melawat SJKT Lobak, SJKC Kampung Baru Rahang dan SJKC Sanmin bagi menyampaikan bantuan RM200,000 bagi setiap sekolah itu. Peruntukan terbabit untuk pembangunan dan penyelenggaraan perluasan program pendidikan khas integrasi PPKI. Lim berkata terdapat 4,620 sekolah yang mempunyai sekurang-kurangnya satu kemudahan mesra orang kurang upaya OKU, sama ada susur landai, susur tangan, tandas OKU dan parkir OKU. Justru KPM sedang meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai KPM bagi membolehkan pemantauan berkesan secara berterusan dijalankan untuk memastikan semua sekolah dilengkapi dengan kemudahan dan infrastruktur yang bersesuaian bagi MBPK selaras dengan piawaian yang telah ditetapkan. Tambahnya, KPM juga menyediakan laluan khas bagi calon MBPK mengikuti pengajian di Institut Pendidikan Guru IPG dalam pelbagai bidang pengkhususan untuk keperluan di sekolah rendah. Katanya, calon MBPK yang ingin memohon hendaklah sihat tubuh badan, boleh mengurus diri sendiri, aktif dalam kegiatan ko-kurikulum dan berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Seramai 62 orang graduan dalam bidang pendidikan khas masalah pembelajaran akan menamatkan pengajian di IPG pada Mei depan. KPM telah menyelesaikan masalah 10 guru yang bertugas di Johor bersama ahli keluarga mereka yang berdepan kesulitan untuk pulang ke Sabah dan Sarawak sempena cuti Aidilfitri kali ini. Menerusi satu kenyataan, KPM berkata pihaknya cakna dan memahami kesulitan yang dilalui itu serta mengambil inisiatif bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan syarikat AirAsia untuk membantu mendapatkan tiket penerbangan bagi mereka yang terlibat. Justru 10 guru bersama 48 ahli keluarga mereka telah memulakan perjalanan pulang ke Sabah dan Sarawak dengan menaiki penerbangan AirAsia sejak semalam menggunakan waren perjalanan udara awam yang layak diterima. KPM juga berkata, umum mengetahui semua penjawat awam yang layak menerima waren perjalanan udara awam masih menerima manfaat seumpamanya. Sehubungan itu, hebahan palsu mengenai tiket penerbangan percuma pada musim perayaan seperti yang diwar-warkan oleh pihak tidak bertanggungjawab di media sosial adalah berniat untuk mengelirukan. Perkara berkenaan kini dalam siasatan pihak polis.
Kekangan masa selain sibuk dengan kerja dan urusan harian menyebabkan orang ramai memilih untuk membeli sahaja kuih raya atau sinonim dipanggil kuih tunjuk sempena perayaan Aidilfitri pada kali ini. Meskipun berlaku kenaikan harga kuih raya di pasaran, namun ia tidak menghalang orang ramai daripada membeli berbanding membuat sendiri di rumah. Tinjauan di Batu Pahat yang terkenal dengan perusahaan kecil dan sederhana PKS mendapati orang ramai menyerbu premis borong yang menjual aneka kuih raya dan makanan ringan yang boleh dibeli dengan harga lebih murah. Bukan sahaja penduduk tempatan, malah pelancong dari Singapura juga tidak melepaskan peluang mendapatkan kuih tunjuk di negeri itu setiap kali menjelang Syawal. Bagi seorang pengusaha dan pemborong kuih raya, Syakila Mat Shah, premisnya yang terletak di Senggerang, Batu Pahat, masih mampu menjual produk makanan ringan pada harga berpatutan. Ia kerana makanan ringan seperti aneka keripik pisang, ubi dan rempeyek itu dihasilkan sendiri syarikat miliknya dengan kuantiti yang banyak. Bagaimanapun bagi kuih muih yang diterima daripada pengusaha kecil sederhana PKS sekitar Batu Pahat mengalami kenaikan antara RM1 hingga RM5 disebabkan kenaikan harga barang mentah. Kita memang cuba, mana yang kita boleh maintain harga tu kita akan cuba kekalkan. Selagi permintaan tu memang tinggi, kita cuba maintainkan harga lah. Yang berlaku kenaikan tu atau contohnya apa? Contohnya yang melibatkan tepung, telur, gula, margarin, tu memang ada kenaikan lah. Yang sebab naik berapa kali lepas? Yang saya boleh nampak dari kuih raya tu, kalau dulu dengan sekarang, perbezaan dalam RM3 ke RM5 macam tu sebalang. Tinjauan kami mendapati orang ramai masih mampu membeli kuih muih dan makanan ringan pada harga yang ditawarkan. Harga kat sini berpatutan dan memang acceptable lah untuk diterima, orang boleh beli banyak lah dan murah-murah lah semuanya kat sini. Berbanding pada tempat-tempat lain apa semua dan banyak pilihan yang boleh dipilih kat sini. Mana tahun lepas tu harga bang? Sama ke tak? Sebab saya baru lagi ke sini, sebab saya tak tahu, tapi mungkin harga tahun lepas sebab zaman-zaman PKP apa semua mungkin harga dia dah lain. Mungkin ni dah pulih dari PKP apa semua, dia dah harga dia dah stable semua lah, kira tak tinggi sangat tak rendah sangat macam tu lah. Harga keripik, harga dia mampu milik lah. Macam RM5 pun ada, RM3 pun ada. Semua boleh kita beli lah maksudnya. Harga bawah B40 pun boleh beli lah. Maksudnya mampu milik lah harga dia. Kalau ada kuih raya tu lah? Kuih raya pun saya tengok harga mampu milik jugalah. Boleh macam B40 pun mampu belilah. Harga dia taklah mahal sangat, tak mahal, tak murah tak murah sangat, tak mahal sangat lah. Hanya sederhana lah harga dia. Tanjak, tenggolok atau destar antara nama panggilan pakaian yang dipakai di atas kepala. Penggunaannya sering dilihat di majlis-majlis kebesaran masyarakat Melayu. Namun pemakaiannya kini turut dimodernkan, terutama menjelang perayaan Aidilfitri. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Penggayaan tanjak antara adat orang Melayu yang tidak berubah dan masih diamalkan. Bagi sastrawan negara ke-14, Profesor Datuk Siti Zainun Ismail, dalam masyarakat yang mementingkan sikap bersopan santun, penggayaan tanjak pada hari raya dianggap meraihkan hari kebesaran dan ianya perlu dipakai dengan busana lengkap. Kalau pakai destar, dia kena 5 persalinan juga. Bukan pakai jeans tiba ada destar. Itu anda dah memperli atau macam mana. Kita gunakan adab sopan santun di sini. Pakaian lengkap, ada sopan santunnya. Bagi pengarang tanjak yang ingin dikenali sebagai Arto, beliau aktif dalam seni pembuatan tanjak warisan itu sejak 7 tahun lalu. Katanya, untuk menyiapkan satu-satu tanjak, ia bergantung kepada kemahiran dan karangan yang dimahukan individu. Rekan tanjak bergantung kepada karangan yang diminati si pemakai. Harganya boleh mencecah hingga ratusan ringgit bergantung kepada material kain yang digunakan. Karangan-karangan tu berbeza, jadi nama pun berbeza. Setiap orang, setiap tanjak ni adalah untuk setiap orang yang karakter yang berbeza-beza. Dia tak sama.
Jadi karakter itu memainkan peranan ke sebelum memilih tanjak ni? Kalau dulu ya, zaman dulu. Kalau sekarang ni kita tengok pada wajah. Maknanya wajah dia pakai daripada karangan apa yang cantik dia pakai, mana itulah pilihan yang terbaik untuk dia. Pelbagai jenis tanjak warisan terdapat dalam negara, antaranya mahkota alam, bulang bidang, ayam patah kepak, pucuk pisang patah serta lang menyusur angin. Bersua kembali. Pemenang anugerah Oscar Tan Sri Michelle Yeoh mahu mewujudkan lebih banyak peluang untuk penerbit filem tempatan. Beliau yakin kumpulan terbabit dapat menonjolkan bakat mereka jika tapak sesuai dapat disediakan untuk mereka. I know there are amazing filmmakers from this part of our world, and we just have to, first of all, we have to create opportunities for them. We have to create platforms that will showcase their talent. So I do want to work very closely with the heads of studios here, people who can make the change, people who can push the path forwards. Tan Sri Yeoh ditemui pada sesi bertemu peminat di satu majlis khas di Ibu Negara siang tadi. Beliau mencipta sejarah sebagai pelakon Asia pertama memenangi anugerah Oscar melalui filem Everything Everywhere All at Once. Selain anugerah pelakon terbaik, filem itu turut dipilih sebagai filem terbaik. Tan Sri Yeoh yang berasal dari Ipoh mula berlakon dalam filem aksi Hong Kong pada sekitar tahun 1990-an. Tahun 1997, beliau terus melangkah lagi apabila berjaya memasuki industri filem Hollywood. Bermula sebagai gadis Bond dalam filem Tomorrow Never Dies, bakat Tan Sri Yeoh terus diiktiraf apabila dipilih dalam beberapa lagi filem besar lain. Menjelang Syawal, jutaan umat Islam di Indonesia mula pulang ke kampung halaman masing-masing. Bagi memudahkan perjalanan pulang mereka, sebuah kapal perang tentera Indonesia menawarkan khidmat perjalanan percuma kepada lebih 1,000 penumpang. Penumpang yang ditemui berkongsi rasa teruja dan bertuah kerana dapat merasai pengalaman menaiki kapal milik tentera terbabit. Biasanya kita naik motor, cuma kan kalau misalnya ada mudik naik kapal gratis ini jadi pengalaman juga, pengen tahu sensasinya naik kapal perang tuh gimana gitu, sama ya pengalaman buat pengalaman nantinya. Yang pertama mungkin ini suasana lebaran, kita memang wajib bersilaturahim terhadap orang tua, gitu. Mungkin masih ada. Dan kita juga tidak bisa meninggalkan kampung kelahiran dengan begitu aja gitu loh Pak. Kapal perang KRI Banjarmasin 592 yang memulakan pelayarannya di Ibu Kota Jakarta akan singgah di Semarang serta Surabaya untuk menurunkan penumpang. Ketika ini di Jakarta, lebih 24,000 orang telah pulang ke kampung halaman dengan menaiki kereta api, manakala 1,400 orang menaiki bas. Jumlah itu dijangka meningkat mendadak dalam beberapa hari akan datang. Perjalanan domestik untuk perayaan Aidilfitri dijangka mencapai kemuncaknya pada Jumaat ini apabila Kementerian Pengangkutan menganggarkan kira-kira 123.8 juta pengguna akan menggunakan lebuh raya dan hak pengangkutan awam darat yang lain. Anggota kumpulan band BTS, J-Hope, mula menyertai kerahan wajib tentera di Korea Selatan yang menjadikan beliau anggota kedua daripada BTS berbuat demikian. J-Hope dalam satu paparan di laman web Weverse untuk peminat BTS turut menyiarkan gambar beliau dalam keadaan berambut pendek. Ia disusuli gambar beliau bersama seorang lagi anggota BTS, Jimin, yang telah menyertai kerahan wajib tentera di Korea Selatan. Ramai anggota media menunggu J-Hope sebaik beliau tiba bagi majlis pendaftaran di kamp tentera di Wonju, 87 km dari ibu kota Seoul awal pagi tadi. Dalam laman web peminatnya, J-Hope atau nama sebenarnya Jung Hock Seok turut meninggalkan pesanan yang beliau akan kembali tidak lama lagi. Mengikut peraturan di Korea Selatan, semua penduduk lelaki berusia 18 hingga 28 tahun di negara itu wajib berkhidmat sebagai tentera kerahan
sama ada untuk tempoh 18 bulan hingga 21 bulan. Kesedaran kepentingan kod sukan selamat diperluas ke Kementerian Pendidikan Malaysia KPM serta Kementerian Pendidikan Tinggi KPT yang menyaksikan 60 entiti terdiri daripada pentadbir dan penggiat sukan di bawah KPM dan KPT menandatangani perakuan itu sebagai lambang komitmen dalam pelaksanaan kod ini sekaligus mewujudkan persekitaran sukan yang selamat bagi seluruh komuniti sukan. Ia disaksikan Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh dan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Okay. Yang paling penting adalah untuk kita pastikan atlet kita, jurulatih sendiri pun kena rasa selamat. Okay. Bukan sahaja, selalu kita anggap hanya atlet saja jadi mangsa. Mungkin jurulatih juga kemungkinan boleh jadi mangsa. Okay. Oleh sebab itu kita perlu adakan banyak lagi program kesedaran. Hana turut mencadangkan pihak KPM melantik pegawai khas untuk melancarkan lagi proses penerimaan aduan serta mengawal selia kod itu. Kod sukan selamat memberi keutamaan kepada 6 aspek kesalahan dan gangguan di mana menguatkuasakan kerahsiaan demi melindung identiti pengadu ketika siasatan. Kepentingannya kepada pelajar sekolah dan mahasiswa universiti kerana kebanyakan atlet negara memulakan karier di peringkat ini. Bagi Kementerian Pendidikan, ia akan dilaksanakan sepenuhnya bermula Julai ini. Advokasi dan kesedaran berkaitan dengan kod sukan selamat ini akan diperluaskan di semua sekolah. Kemudian proses penataran doktor akan dilaksanakan di semua Jabatan Pendidikan Negeri dan juga memastikan bahawa kod sukan selamat ini benar-benar berada dalam ruang lingkup KPM dengan kerjasama dan juga sokongan daripada KBS untuk meneruskan ekosistem sukan selamat di Malaysia. Piala MFL, gol pada waktu kecederaan membantu Sri Pahang menundukkan Perak 2 1-0 dan naik tangga kedua kumpulan B. Sri Pahang menentang Perak 2. Di sebalik menguasai asakan awal, ketumpulan ketika melakukan penyudah menghampakan Pahang. 3 kali berturut-turut, Pahang mensia-siakan peluang untuk berada di depan. Keadaan itu menyebabkan Perak 2 lebih banyak bertahan. Kedudukan kekal apabila Perak 2 juga gagal melakukan jaringan. Waktu kecederaan separuh masa kedua, peluang Pahang untuk memecah kebuntuan gol. Pertahanan Perak 2 didakwa menggunakan tangan bagi menghalang percubaan Pahang. Insiden mengakibatkan Pahang diberikan sepakan penalti. Tampil Lee Ji Yong menyempurnakan sepakan, baru kedudukan berubah. Sri Pahang 1, Perak 2-0. Dalam satu lagi perlawanan, Selangor 2 menentang Kelantan. Saingan sengit dengan aksi berbalas serangan oleh kedua-dua pasukan. Hasil satu lagi asakan dan penyudah oleh Muhammad Alif Izwan Yuslan, Selangor 2 pertama di depan. Pertengahan separuh masa kedua, Selangor 2 mengukuhkan kedudukan. Kali ini menerusi gol oleh Muhammad Haikal Danish Muhammad Haizon untuk Selangor 2 mendahului 2-0. Kelekaan Kelantan nyaris menyebabkan gawangnya bolos lagi. Mujur percubaan jauh oleh pemain Selangor 2 sedikit tersasar. Minit ke-84 berpunca satu sepakan sudut dan tandukan oleh Alif Izwan. Gawang Kelantan bolos lagi. Sekaligus ini gol kedua peribadi bagi Alif Izwan dalam perlawanan ini. Selangor 2 menang 3-0. Selepas 6 perlawanan, Selangor 2 mengumpul 8 mata dan naik tangga ketiga kumpulan B. Kelantan kekal di tangga tercorot dengan 4 daripada 5 perlawanan. Kemeriahan suasana sambutan Ramadan di Tripoli, Libya mengakhiri buletin didik. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan jumpa lagi. Assalamualaikum.